Okay, baik, sekarang ni kita nak masuk terus kepada hadis yang ke-34 ni. Ada satu perkara lagi yang disebut oleh ulama. Kalau kita tengok dalam hadis ni, satu perkara lagi dalam hadis ni, kenapa Nabi SAW, apa sebab Nabi sebut pada orang dakwa nak bayinah, kepada orang yang didakwa yamin? Kenapa? Dia pakai kaedah tadi, al-aslu bara'atuz zimmah. Antara bayinah dengan yamin, bayinah dia lebih berat, yamin dia lebih ringan, lebih mudah. Jadi oleh kerana orang yang didakwa ni asalnya tidak bersalah, maka Nabi beri kepada dia tugas yang ringan, iaitu bersumpah saja. Tetapi bagi orang yang mendakwa, oleh kerana dia yang akan mendakwa, dia pendakwa, maka dia ni mesti diberati dia. Dia kena ada tugas yang lebih berat, kan? Buat mari bayinah, buat mari bukti, sebab dia yang dakwa. Kerana orang yang kena dakwa asalnya tidak bersalah. Jadi untuk dia menafikan, sekadar sumpah saja sudah cukup. Maknanya bagi orang yang mendakwa, dia kena tugas lebih berat. Jadi bayinah ni lebih susah, yamin ni mudah. Yamin ni mudah. Kalau sekiranya disebut juga oleh ulama, sekiranya orang yang mendakwa itu dia tidak ada bukti, dia tidak boleh paksa orang yang disumpah, orang yang didakwa itu bersumpah tadi. Dia dakwa orang, dia suruh orang bersumpah. Tidakkah pelik? Dia dakwa orang, bukti tak ada lagi, mahkamah tak naik lagi. Tapi dia suruh orang dakwa, gagal kata dunia, suruh orang dakwa bersumpah dia. Tak boleh. Tak boleh. Itu ketetapan ulama begitu. Kecuali dia kena mari bukti. Sebabnya bersumpah tu sumpah nafi. Ada juga ulama kata sumpah daripada orang yang mendakwa ni sumpah isbat, sumpah untuk menyatakan benar tuduhan. Bagi orang yang mendakwa, sumpah dia itu adalah sumpah untuk menafikan. Jadilah sumpah dia tu tanpa bukti, ulama kata tak perlu dia bersumpah untuk menafikan, kecuali ada bukti. Kalau ada bukti, baru dia boleh bersumpah. Itu pun dalam kes-kes tertentu. Tapi tak apalah. Sekarang ni kita nak tengok hadis yang seterusnya. Kita ambil sekadar yang itulah. Hadis yang ke-34, di bawah tajuk turuku ingkaril munkar, jalan-jalan atau cara untuk menolak kemungkaran. Ini hadis yang ke-34. Ini juga mana hadis usul juga. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja di kalangan kamu yang mendapati ada kemungkaran berlaku. Ra'as itu dengan erti mendapati, bukan melihat. Dia tak tengok tetapi ada berlaku, dia tahu. Ra'a dengan makna alima. Ra'as ini ulama kata dengan makna alima. Sesiapa yang tahu di kalangan kamu ada berlaku kemungkaran, maka wajib dia ubah, hendaklah dia ubah, yakni hapuskan kemungkaran itu dengan tangannya. Kita terjemah begitu dulu. Kalau ia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lidahnya. Namun jika ia tidak mampu juga dengan lidah, maka ubahlah dengan hatinya. Jadi ubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ada dari riwayat lain kata dia kena benci dalam hati. Adalah banyaklah riwayat itu yang sebut begitu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Secara umumnya hadis ini dia memahamkan kita beberapa perkara. Sebelum kita pergi kepada hadis-hadis yang seumpama, sebab perlu juga kita tahu ada hadis-hadis seumpama inilah, walaupun lafaz dia berbeza tapi makna dia dekat-dekat. Ni
Secara umumnya hadis ini memaparkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi meletakkan umat ini, umat manusia ini, khususnya umat Islam ini, dia semuanya ada tanggungjawab. Daripada hadis ini kita nampak Nabi nak nyatakan kepada kita bahawa semua manusia ini ada tanggungjawab dalam konteks menolak, menghapuskan kemungkaran dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai peringkat posisi kemampuan manusia itu. Tapi kukuk mana tanggungjawab ni asasnya setiap orang ada, tak boleh lagi. Asalkan dia tu berakal, dia tu muslim, beriman, dia akan ada. Dasar pada hadis. Masing-masing manusia berada dalam skop kemampuan dia, dalam status ataupun kita kata dalam kemampuan dia lah, tahap kemampuan dia. Dia boleh laksanakan amar ma'ruf nahi munkar ni setakat mana, dengan posisi yang sesuai dengan dia. Dan asas yang Nabi gambarkan dalam hadis ini, apa dia? Asas nombor satu, poin yang asas juga dia, memerangi kemungkaran. Itu asas dia dalam hadis. Yang mana untuk tujuan memerangi kemungkaran, Nabi menegaskan bahawa setiap Muslim yang beriman itu tidak ada kelonggaran untuk mereka mengelakkan diri daripada peranan dan tugas ini. Semuanya mesti ada. Dia tak boleh kata hamba tak Allah, hamba tak boleh nak buat, saya tidak mampu. Tak boleh. Dia kena ada. Yang mana Nabi menyebutkan sesiapa yang mampu untuk merubah, menolak dan menghapuskan kemungkaran dengan tangannya, yakni dengan kuasa yang ada, sekadar yang ada pada dia, maka wajiblah dia ubah dengan tangan dia, yakni dengan kuasa dia, setakat yang ada dalam kemampuan dia. Kalau dia tidak boleh ubah dengan tangan, dia gunalah percakapan, bahasa dia, lidah dia itu, sama ada dengan nasihat, dengan memberi peringatan, apa sajalah dalam bahasa. Guna lidah itu dengan menyebutkan risiko, kalau buat begini kesal lah tuan, disebutlah pandai-pandai dia lah tu. Tapi hukum mana pun dengan guna bahasa, sama ada berpidato, kau berceramah, kau mengajar, kau nasihat secara individu, kau ikutlah, asalkan yang melibatkan tolak kemungkaran itu adalah bahasa. Itu maksudnya. Tetapi sekiranya kedua-duanya, kuasa dengan tangan pun dia tidak mampu, dengan lidah pun dia tidak mampu, maka dia kena ada guna, yakni kehendak dia, iradah dia. Dengan hati dia rasa benci. Dia rasa benci. Dia rasa benci dalam hati terhadap kemungkaran ini sebenarnya besar makna dia, yang kita akan bincang akan datang lah. Ulama kata kenapa Nabi sebut selemah-lemah iman benci dalam hati. Tetapi hak tu pun sudah ada nilai jihad dia dalam hadis lain sebut. Apa maksud dia? Secara ringkas ni kita sebut begini, manusia ni kalau ada dia benci pada kemungkaran dalam hati dia, sebenarnya hak tu dia akan menimbulkan banyak perkara positif dalam diri seseorang. Bila ada dalam sekuat-kuatnya ke dia tidak akan pergi dekat dengan mungkar, sebab dia benci, bahaya benci dia lari manusia ni. Kalau selagi ada, lepas tu dia tidak akan bersekongkol, sebab dia benci duduk dalam. Walaupun orang nampak dia tak kata apa, tapi dia lari. Kenapa? Kesal daripada benci tu. 3, bila dia benci, dalam keadaan benci sungguh, Allah SWT berkat hidup dia dengan akan ada saja cara dia. Sebab kalau benci dalam hati dia akan keluar, lambat banget dia akan keluar dalam bentuk yang tampak. Kita kata boleh jadi oleh kerana benci dia goyak betul mulu, tolonglah, hamba tak boleh nak kata apa dia. Benda tu mari tu dia minta tolong orang lain, benteras kemungkaran kapur dia. Benda tu mari daripada apa tu? Benci dalam hati lah tu. Maknanya benci dalam hati ni dia ada potensi untuk keluar dalam bentuk tindakan. Tu sebenarnya. Tetapi kalau benci dalam hati pun tak ada, manusia ni boleh jadi dia duduk dalam maksiat. Walau kalau dia tak buat apa, mana tak ada langsung peluang untuk buat. Tapi kalau benci dalam hati ada, tetap dia ada unsur perubahan itu, tetap ada. Hukum mana? Jadi benda tu kita akan tengok pandang ulama lah berkenaan dengan itu akan ada. Jadi kedudukan hadis ni mengikut setengah-setengah ulama. Misalnya Qadhi Iyad buat komentar ketika menghuraikan hadis. Kata Qadhi Iyad, dia kata hadis ni, dia kata sebenarnya dalam bab nak merubah kemungkaran
dalam banyak-banyak berpuluh-puluh ribu, ratus ribu hadis Nabi ni, inilah hadis yang paling utama dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni. Inilah hadis hak mula-mula sekali, hak paling utama. Jelas sebab Nabi sebut kaedah cara, hak berbentuk prinsip lah. Yang mana Qadhi Iyad kata, orang yang hendak melakukan perubahan itu, dia wajib melakukan perubahan dalam bentuk kemampuan dia yang sesuai, sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan dan sebagainya, seperti yang disebut dalam hadis. Kata Imam Nawawi, kerana hadis ini hadis Muslim, Imam Nawawi dia syarah mana kitab Muslim, dalam itu dia ada sebut. Semasa dia menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi sebut topik yang dibincangkan adalah hadis ini. Kata sebenarnya hadis ini merupakan pintu yang sangat besar untuk menyatakan nilai perintah ibadat dalam bentuk perintah itu. Sinilah sebenarnya, dan merupakan satu kita neraca yang paling besar. Kata Imam Nawawi, ni hadis ni perintah Allah, ibadat ni dia ada dua. Dia panggil al-amru apa ni? Al-amru bil fi'li wal amru bit tarki. Dia ada dua. Perintah ni dia ada dua. Perintah dalam agama ni ulama bagi dua. Ada perintah yang kena tinggal. Perintah Allah supaya kita tinggal, jangan buat. Tak buat tu boleh pahala. Ada juga kat situ. Perintah jangan buat. Misalnya arak, kita tak minum, boleh minum. Mencuri, kita boleh mencuri, tapi kita tidak mencuri. Memilih untuk tidak mencuri kerana takut pada Allah, maka kita boleh pahala. Tetapi seorang itu tidak mencuri kerana dia tak boleh curi, tangan dia kena gerak misalnya, ataupun tangan dia lumpuh. Dia kata hamba takut nak curi, padahal tangan dia lumpuh sebelum ni dia lah kena curi tapunnya. Dan bila dia aksiden tangan dia lumpuh, dia kata kalau lagu tu lagu mana? Ulama kata tak boleh pahala lagu tu. Bahkan kalau siap curi pula. Ni dia boleh mencuri, tapi dia tidak mencuri kerana takut pada Allah. Itu maknanya dia sudah melaksanakan perintah Allah supaya tinggal setengah-setengah perkara. Ada satu lagi al-amru bil fi'li, perintah supaya buat. Hak ni misalnya semaya, zakat kena buat, bahaya kena buat. Perintah juga. Itu dua perkara. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi, inilah hadis ni, hak utama ni. Imam Nawawi juga sebut dalam kitab Al-Ithafat. Imam Nawawi sebut juga, dia kata perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini merupakan sebesar-besar tugas yang tugas dalam syariat Nabi Muhammad ni. Kalau kita tanya tugas paling besar dalam syariat Nabi Muhammad ni apa dia? Ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan dua perkara ni, yakni dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, bangsa itu, umat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ayat Quran pun memang begitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah SWT nobatkan para sahabat ini sebagai sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan di muka dunia ni. Sahabat jadi tinggi kedudukan. Tak pernah Allah kata ada generasi sehebat generasi sahabat. Kenapa? Kerana ada dua sifat ni lah. Apa dia sifat dia? Dia suka suruh buat benda molek. Dia memang dia larang buat benda tak molek. Jadi benda tu jadi budaya yang utama di kalangan sahabat. Sebab tu Allah nampakkan dia sebagai generasi yang terbaik yang Allah pernah wujudkan di muka dunia. Sampai hari ini tak ada suka generasi sahabat. Kenapa? Kerana nilai ni. Sebab tu dalam Imam Nawawi kata bangsa itu boleh naik mulia kerana ada dua perkara ni. Dan bangsa itu akan merudum jatuh bila hilang amar ma'ruf nahi munkar, ataupun kecil saiz amar ma'ruf nahi munkar ni, maka bangsa itu akan hina, menjadi bangsa yang hina. Sama ada hina di sisi Allah, hina pada pandangan manusia, akan hina. Kata Imam Nawawi tidak syak lagi, dia kata dua sifat ini, iaitu amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sepenting-penting perkara yang wajib dijaga oleh umat untuk mengelakkan mereka jatuh merudum mereka dari segi nilai tamadun bangsa ni. Kalau nak jaga supaya bangsa kita naik, kena jagalah. Dan hak ni kalau kita tengok sahabat lah, kalau kita tengok sahabat mengikut kajian ulama, hak ni memang hebat sungguh. Dia kalau benda salah bercanggah hak Nabi, dia tak klik saja, dia akan sesat selalu. Tu cara sahabat.
Sebab tu zaman sahabat ni tak berlaku benda-benda hak bersalahan dengan sunnah ni. Kalau nampak nak berlaku, dia kerak selalu. Sebab Sayyidina Umar, banyak benar Sayyidina Umar, tegah benar hak ni. Dia tengok orang duk mengatik atas masjid, mengatik saja duk berzikir. Molek berzikir tu. Tidak syar berzikir tu. Tidak syarul umur berzikir tu. Berzikir tu benar molek. Tetapi siapa tinggal tuntut tak lain. Tak seimbang agama, tidak begini. Itu Yahudi lagu tu. Nasara pasal lagu tu. La rahbaniyata fil Islam. Tak ada pasal lagu ni dalam Islam. Duduk mengatik gitu saja misalnya. Tinggal dunia tu. Saya disebut dalam riwayat tu, saya nak ambil anak batu. Dia tak naik ke masjid. Dia kata kalau mu tak turun selalu aku pekong anak batu. Maknanya kita kata kata kalau tu imam masjid telipuk buat lagu tu. Gambar ke lagu mana jadi. Rasa kubai molek. Tapi tegas sahabat. Dia nak ke dia? Kamu berzikir, kamu buat kerja, kamu boleh berzikir. Rugi. Sebab tu kita kata, bukan saya dengan mata rugi berzikir. Berzikir lagu tu rugi. Dia ada lagi cara berzikir yang paling untung. Kau dia buat kerja. Buat kerja, kamu buat kerja. Itu zikir. Ingat tu kalau nak cari rezeki halal, di tengah-tengah kamu duduk pakai motor misalnya, kamu boleh berzikir. Itu lebih untung lagi. Itu cara perniagaan yang paling untung. Ni duduk berzikir saja, tidak untung. Mana dia faham oleh ajaran Nabi SAW. Dia faham oleh. Ni kalau bila kita buat kerja, kita berzikir. Buat kerja boleh fiti. Hak zikir tu ingat ikhlas, boleh pahala. Tidak untung itu. Ni duk cokok sampai serban nak mai subuh nakak. Buat kerja dak misalnya apa Sayyidina Umar. Sebab itulah Abdullah ibn Zubair kata, syarru syai'in fil alam al-batalah. Benda yang paling keji dalam dunia ni orang tak ada kerja. Menganggur. Sahabat benci benar menganggur ni. Boleh sebenarnya nak buat kerja ni, cuma dia adalah sebab-sebab kelemahan diri tu. Terlalu memilih misalnya kerja. Tapi apa kita nampak daripada Sayyidina Umar tu sebenarnya, dia nak ke dia? Dia nak mengajak umat. Kamu kalau nak nego dalam agama ni, yang untuk kena tengok cara Nabi. Tak ada cara Nabi ni lah, cara sahabat lah, cara yang paling untung kalau nisbah nego. Kalau dalam agama begitu, cara sahabat ni tak kena tu. Kalau kita berzikir aku tu, walaupun ada juga ketikanya kita duduk sini ada, memang ada ulama tak nafi tu, kena ada munajat duk sore jauh kena ada. Waktu kena ada juga. Waktu mana Nabi tunjuk tu? Waktu lepas kerja malam. Kalau tak kerja pukul 3. Pada waktu tu kamu yang waktu tak apa. Tak ada pun ni Sayyidina Umar kata pukul 4 dia baca Quran, pukul 4 pagi. Tak ada sebut Sayyidina Umar nak pukul anak batu. Lah dia tu pagi tak apa. Ni waktu hari diri orang duduk buat kerja, dia hidup berzikir misalnya. Dalam keadaan terabai banyak tugas-tugas lain. Hak ni pun ulama kata dia bergantung pada orang. Kalau orang tu memang dia tak boleh dan buat benda lain, misalnya ayah kita yang tua, tu tak apa. Sayyidina Umar pun dia tiklih juga. Ni hak muda, hak gagah ni. Tak nak sabar lah benda, tak nak sabar dia tengok, tak serupa kan Nabi. Maka dia malu. Jadi situ kita nampak maknanya apa-apa ni, dia kena nak jadi ke baik, nak jadi ke sunnah ni, dia banyak perkara kita kena tengok lah. Cara pelaksanaan dia tu kena tengok. Bukan sekadar hukum tu saja, pelaksanaan hukum tu juga perlu diambil kira dalam nak menentukan jadi sunnah ataupun tidak sunnah sesuatu amalan. Gitulah lebih kurangnya secara umumnya perbincangan hadis ini secara umum dan kepentingan dia, insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada minggu hadapan berkenaan dengan hadis. Hadis ni sebenarnya sangat besarlah perbincangan ini, panjang juga kalau kita tengok dalam ulama bahas hadis ini. Rasanya setakat itulah untuk malam ini, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.